Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat petang ini mengaitkan SPRM yang luar biasa. Kita ucapkan tahniah kepada SPRM atas keaktifan progresif, agresif dan berjayanya mereka sejak belakangan ini. Ops Tropicana telah membuka mata banyak pihak, khususnya para pemimpin-pemimpin yang korup dan suka makan rasuah, suka tabur duit dan sebagainya. Kejayaan SPRM melumpuhkan sindiket penipuan pelaburan antarabangsa menerusi Ops Tropicana ternyata membuka mata banyak pihak. Bukan semata-mata memberkas dalang sindiket dikepelai oleh warga United Kingdom, tetapi pada masa sama turut membongkar rangkaian dan individu yang bersekongkol. Berdasarkan pendedahan, terdapat 5 buah bank utama dalam radar SPRM untuk tindakan siasatan sindiket penipuan tersebut. Pegawai di 5 bank berkenaan berperanan mewujudkan akaun untuk kegunaan sindiket dalam proses pemindahan wang ke luar negara. Pegawai bank itu juga dipercayai akan dirasuah kira-kira RM1,000 bagi setiap akaun bank yang berjaya dibuka tanpa mengikut prosedur. Namun, siasatan tersebut tertumpu kepada individu, bukannya institusi kewangan. SPRM dalam kenyataan pada 18 Mac lalu berkata, pihaknya akan terus bekerjasama rapat dengan Bank Negara Malaysia BNM dan agensi penguatkuasa kuasa lain bagi memerangi sindiket penipuan antarabangsa. Apa yang boleh disimpulkan adalah rangkaian sindiket ini terdapat di beberapa negara termasuk Malaysia. Sindiket beroperasi di premis yang dianggap selamat untuk dijadikan boiler room atau pusat panggilan. Di sini ada beberapa peranan warga tempatan. Malah, boiler room juga berisiko untuk difranchaiskan dan dijadikan pusat panggilan penipuan lain. Ia terbukti apabila serbuan kedua SPRM pada 28 Februari lalu di sebuah pejabat mewah di ibu negara yang akan dijadikan pusat panggilan oleh sindiket penipuan pelaburan dan mata wang kripto. Ia susulan serbuan boiler room pertama pada 21 Februari dengan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, modus operandi sindiket adalah menawarkan portfolio pelaburan, tidak wujud menerusi iklan di media sosial dan ahli sindiket terdiri daripada warga Australia, Britain, Afrika Selatan serta Filipina. Mereka dipercayai telah memperdaya mangsa sejak 2019 dengan meyakinkan mereka supaya melabur ke dalam syarikat pelaburan tidak wujud dan syarikat tersebut sebenarnya hanyalah rekaan semata-mata. Sabas diucapkan atas tindakan serius SPRM dalam usaha menangani jenis jenayah penipuan dalam talian ini. Saudara-saudara sekalian, inilah satu kejayaan luar biasa yang hebat sekali melalui Ops Tropicana yang telah pun membuka banyak mata banyak pihak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan pula dengan satu pendedahan daripada mahkamah yang luar biasa. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Susulan daripada pendedahan penjualan Menara Kuala Lumpur Corporation yang baru-baru ini hangat diperkatakan di seluruh dunia, bahkan seluruh Malaysia, akhirnya pengarah syarikat dituduh cuba sogok Anwar Musa RM7.5 juta. Nak tahu cerita seterusnya? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Baiklah saudara-saudara, seorang pengarah syarikat minta dibicarakan kerana didakwa menawarkan rasuah berjumlah RM7.5 juta
sebagai dorongan untuk seorang menteri mempercepatkan cadangan, penjualan saham dan pengambil alihan konsensi daripada Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd Menara KL. Pengarah urusan Hydro Shopee Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh yang syarikatnya telah mengambil alih konsensi itu didakwa menawarkan RM500,000 setahun selama 15 tahun kepada bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa melalui pengarah My Creative Venture Tan Se Le. Mengikut pertuduhan di bawah Seksyen 16 B Akta SPRM yang dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Suzana Husin, tawaran itu dibuat antara Julai dan Ogos tahun lalu di Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya. Suzana menetapkan ikat jamin sebanyak RM50,000 dan meminta Abdul Hamid melaporkan diri di Ibu Pejabat SPRM di Kuala Lumpur 2 bulan sekali mulai Mei tahun ini sehingga perbicaraan selesai. Dia juga diarah untuk menyerahkan pasportnya kepada mahkamah. Mahkamah menetapkan 2 Jun untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, SPRM dilaporkan menyiasat dakwaan berhubung penjualan saham yang mencurigakan dan pengambil alihan konsensi penyelenggaraan Menara Kuala Lumpur daripada Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, sebuah syarikat milik penuh Telekom Malaysia TM. Secara berasingan di mahkamah berbeza, Hydro Shopee Sdn Bhd didakwa mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E atas kesalahan yang sama dengan Abdul Hamid sebagai pengarah menuntut dibicarakan bagi pihak syarikat. Magistrat Rozina Ayub membenarkan ikat jamin RM50,000 berasingan dengan syarat sama seperti pertuduhan terdahulu. Sebelum ini, TM berkata mereka memutuskan untuk tidak terus memegang konsensi menguruskan Menara Kuala Lumpur bagi menumpukan kepada perniagaan terasnya, iaitu perkhidmatan telekomunikasi. Saudara-saudara, ini memang satu isu yang pernah hangat diperdebatkan, diperkatakan di seluruh Malaysia, khususnya berkaitan dengan penjualan Menara Kuala Lumpur itu. Dan yang lebih hangat lagi pada waktu itu, ianya turut mengaitkan Anwar Musa kerana beliau adalah menteri pada waktu itu. Oleh sebab itulah, pengarah syarikat ini telah dituduh cuba sogok Anwar Musa RM7.5 juta. Jumlah yang bukan sedikit. Ini jumlah yang amat banyak dan perlu diperangi habis-habisan. Kita amat bersyukur kerana sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, memang banyak tangkapan-tangkapan, perbicaraan-perbicaraan, bahkan banyak perkara yang didedahkan yang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.